Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang menonton video saya di YouTube ini, insya-Allah saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk sedekah. Sedekah ini adalah daripada perkataan Arab, iaitu bermaksud benar. Dan sedekah ini pada syarak pula yang bermaksud pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan peranan yang mahu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya, apabila merujuk keimanan maupun juga keyakinan janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu di sana perlu kepada pembuktian, iaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiknya pemberian itu ditujukan kepada fakir miskin, kerabat keluarga maupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Makna bagi sedekah ini memang sering menunjukkan maksud memberikan harta untuk perkara yang tertentu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran yang bererti, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, iaitu riya. Dan dia pula tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Maka bandingannya orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riya itu, mereka tidak mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Daripada surah Al-Baqarah ayat 264. Kemudiannya, bersedekahlah dengan barang yang disenangi penerima. Allah Subhanahu wa taala melarang bersedekah dengan benda yang tidak baik, kerana bersedekah ini adalah ibadat dan tandanya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang disedekahkan ialah mestinya halal, bukan yang haram ataupun yang bersubahat. Sunat bagi kita pemberi sedekah atau penderma sedekah dan menderma daripada benda yang disukai dan disayangi, tidak kira sama sedikit ataupun banyak. Bersedekahlah dengan hati yang keikhlasan, bukan mengukit, merungut dan juga membidas dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah, kerana perbuatan ini adalah haram dan merosakkan amalan bersedekah kita. Sedekah yang diberikan secara sembunyi ini adalah lebih afdal. Ibarat tangan kita yang kanan yang memberi, tangan kiri kita yang tidak mengetahui. Ajaran Islam ini merungut umatnya agar mengambil peduli terhadap kebajikan orang lain tanpa mengira sama ada mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita ataupun tidak. Perkara tersebut berdasarkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu surah Al-Maidah ayat 2 yang bererti, "Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, iaitu maksiat dan pencerobohan." Namun syariat Islam menekankan agar mengutamakan kebajikan ahli keluarganya sendiri terlebih dahulu, kerana mereka adalah insan yang paling hampir dengan kita. Justru, jangan ada dalam kalangan kita yang membiarkan ahli keluarga kita hidup dalam kesusahan dan mengabaikan mereka ketika memerlukan bantuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kepentingan menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan, bermula dengan ahli keluarga terdekat selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 26, iaitu, "Dan berikanlah kepada kerabatmu dan juga orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau." Sifat yang mengambil peduli antara satu sama lain akan membina sebuah keluarga yang bahagia, sekaligus melahirkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh itu, dalam melaksanakan amal kebajikan, ahli keluarga adalah golongan yang utama yang perlu diberikan perhatian. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-36 yang bererti, "Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan janganlah kamu menyekutukan dia dengan sekutu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin atau jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat dan orang-orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Kebajikan yang dilaksanakan terhadap orang lain haruslah seiring dengan kebaikan yang dilakukan kepada ahli keluarga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya dan yang berbuat baik kepada ahli keluarganya, daripada riwayat Abu Daud. Walaupun bersedekah adalah amalan yang digalakkan, namun adalah lebih baik diutamakan kepada ahli keluarga dan saudara mara yang sangat memerlukan bantuan. Di dalam sebuah hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan ayahku ingin mengambil hartaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu dan harta kamu adalah milik ayahmu." Daripada riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini juga, sebahagian ulama berpandangan bahawa harus bagi seorang bapa menggunakan harta anaknya dalam keadaan yang memerlukan. Setelah semua keperluan ahli keluarga terdekat dipenuhi, kita juga bertanggungjawab untuk mengambil berat kebajikan orang lain yang memerlukan, seperti jiran tetangga, kerana mereka adalah golongan yang paling hampir ibarat ahli keluarga sendiri. Di dalam sebuah hadis daripada Abi Shuraih radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada hiranya. Riwayat Muslim. Ibadah sedekah tentu memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Keutamaan serta dari sedekah tidak hanya dirasakan oleh orang yang diberi sedekah, namun orang yang memberi sedekah juga akan mendapat manfaat dari keutamaan bersedekah. Yang pertama, harta akan bertambah. Dari segi sedekah adalah sesuatu perbuatan yang membuatkan kita ini mengeluarkan sebahagian dari harta yang dimiliki. Itu bererti harta yang kita memiliki akan berkurang. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Harta yang sudah dikeluarkan tersebut justru akan menjadi sebuah berkah untuk kita. Semakin banyak jumlah sedekah yang kita keluarkan, maka akan banyak pula berkahnya didapatkan. Selain mendapatkan berkah, pahala yang didapatkan akan dilipat gandakan. Jadinya, tidak perlu khawatir bahawa harta kita yang berkurang. Jika dilihat secara langsungnya, memang pada awalnya harta akan berkurang kerana dikeluarkan, namun harta tersebut akan didapatkan menggantinya pada kemudian hari nanti, bahkan mendapatnya lebih banyak. Yang kedua, jika istiqamah dalam melakukan sedekah, pahala akan terus mengalir kepada kita. Selain penerima sedekah yang merasakannya, orang yang sudah bersedekah juga akan bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka hati menjadi lebih tenang dan merasa cukup. Namun di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang sudah dikeluarkan. Bukanlah kewajibanmu, wahai Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apapun yang kamu infakkan, nescaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Daripada surah Al-Baqarah ayat 272. Yang ketiga adalah bentuk keimanan, iaitu melalui apapun dan berapapun jumlah sedekah yang sudah dikeluarkan, itu tetap termasuk bentuk keimanan. Ketika kamu sudah bersedekah, kamu akan merasa bahagia.
Alasannya adalah kerana kamu sudah memberikan sebahagian dari kebahagiaan yang kamu miliki kepada mereka yang menerimanya. Hal tersebut akan membuat kamu dan orang lain merasa bahagia. Daripada kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada ghaib, melaksanakan solat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Daripada surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Yang keempat adalah saranan menyucikan diri. Selain mendapat pahala, bersedekah juga sekaligus akan membantu kamu untuk menyucikan diri. Akan tetapi hal itu juga harus disarankan dengan bertaubat. Salah satu cara untuk menghapuskan dosa adalah dengan bersedekah. Bersedekah secara rutin akan membantu kamu dalam hal ini. Namun, tetap jangan lupa untuk melakukan amalan-amalan lainnya, terutama amalan yang wajib. Yang kelima adalah amalan yang tidak putus, iaitu sedekah termasuk ke dalam salah satu amalan yang tidak akan terputus. Sedekah juga amalan yang akan membantu kamu di dunia maupun di akhirat. Hal itu kerana sedekah termasuk ke dalam amalan jariah, sehingga kamu tetap boleh merasakan pahalanya sampai bila-bila. Itu sajalah ucapan saya dalam ceramah ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih menonton YouTube ini.